Amin Raji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pertua. Penutup mulut dan hidung cantik. Kalau ada ekstra, bagi satu. Soalan saya nombor 1. No problem. Tuan Kepala Speaker menggunakan tempat. Tuan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Ibu Ketua dan juga terima kasih Yang Berhormat Wabi Kinabatangan. Sebenarnya berkaitan dengan soalan dikemukakan oleh Yang Berhormat Wabi Kinabatangan berkenaan dengan aktiviti pencemaran dan juga peladangan yang diakibatkan oleh kilang-kilang dan sebagainya ini. Maka untuk makluman Ahli Dewan, Jabatan Alam Sekitar telah menjalankan pemantauan secara berkala di peringkat pelaksanaan projek-projek bagi aktiviti pertanian atau peladangan dengan berdasarkan kepada perintah kualiti alam sekeliling aktiviti yang ditetapkan penilaian kesan kepada alam sekeliling 2015. Dari segi statistik tindakan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan melalui Jabatan Alam Sekitar dan Kementerian pada tahun 2018 sebanyak 19 penguatkuasaan telah dilaksanakan di projek pertanian yang telah mendapat kelulusan EIA. Sebanyak 4 projek telah pun diberikan notis arahan dan 1 projek dikenakan tindakan kompaun. Pada tahun 2019, sebanyak 19 penguatkuasaan telah dilaksanakan di projek pertanian yang telah juga mendapatkan kelulusan EIA dan sebanyak 8 projek telah diberikan notis dan arahan dan juga 2 projek dikenakan tindakan mahkamah. Dalam hal ini, dalam tahun 2020 sehingga Jun, kerajaan telah pun membuat penguasaan kepada 14 penguatkuasaan telah dilaksanakan di mana 2 projek telah diberikan notis, arahan dan 1 projek dikenakan tindakan kompaun. Dan dalam usaha untuk memastikan bahawasanya penguatkuasaan berterusan dibuat oleh pihak kementerian ke atas peladangan-peladangan ini, maka pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air telah meningkatkan pemantauan aktiviti-aktiviti atau di kawasan pertanian atau peladangan yang mempunyai kelulusan EIA melalui kaedah-kaedah yang tertentu. Ada 3 kaedah sebenarnya, iaitu yang pertama ialah pemeriksaan di tapak bagi melihat keberkesanan pelaksanaan projek yang telah membuat pematuhan terhadap syarat-syarat EIA. Yang kedua adalah mewajibkan penyediaan orang yang berwibawa yang bertanggungjawab dalam pengurusan alam sekitar di tapak projek. Dan yang ketiga, pelaporan pengawasan kualiti udara dan kualiti kualiti air secara berkala. Dan yang terakhir, melaksanakan audit pihak ketiga bagi melaksanakan audit alam sekitar di bawah Seksyen 33A. Dalam konteks ini juga, pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air juga memandang serius aktiviti pembakaran terbuka sebenarnya untuk makluman Dewan. Ya. Di kawasan-kawasan ladang, terutamanya yang melibatkan kawasan tanah gambut. Pemantauan di kawasan sering terbakar seperti ladang-ladang, tapak pelupusan, pemantauan di kawasan yang sering terbakar dan juga kawasan-kawasan yang berkenaan dibuat walaupun negara mengalami wabak COVID-19 melalui rondaan dan penggunaan teknologi drone. Dan bagi kawasan pembakaran terbuka pada tahun 2019, kita telah mencatatkan sebanyak 178 kes pembakaran terbuka di ladang kelapa sawit yang telah dilaporkan kepada kita, pihak kementerian di seluruh negara, dan kita telah mengambil tindakan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Manakala bagi ladang getah, kita dapati sebanyak 29 kes telah pun diambil tindakan. Untuk makluman Dewan juga, sedikit masa saya ambil, sehingga tahun 2020, Julai, sebanyak 74 kes pembakaran terbuka di ladang sawit dan 19 kes pembakaran terbuka di ladang getah di seluruh negara telah diambil tindakan di bawah akta yang sama. Dan kita perlu faham dalam satu perkara di sini, iaitu selama ini punca kuasa Jabatan Alam Sekitar adalah hanya terhad kepada aktiviti yang tertakluk di bawah Perintah Kualiti Alam Sekeliling 2015. Selaras dengan usaha itu, kerajaan juga telah memperkasakan penguatkuasaan akta, maka pihak kementerian sedang sekarang ini merangka peraturan baru berkaitan dengan parameter bahan tercemar terhadap aktiviti yang tidak tertakluk di bawah EIA. Sekian, terima kasih. Sila Yang Berhormat, soalan Terima kasih, Tuan Ketua. Saya tidak menafikan bahawa kita punya peraturan undang-undang memang ada. Walau bagaimanapun mungkin enforcement ataupun penguatkuasaan kita tidak berkesan. Contohnya di Kinabatangan ini, beratus-ratus ladang serikat memiliki ladang kelapa sawit dan berpuluh-puluh pula
kilang kelapa sawit. Malangnya, sudahlah syarikat ini tidak bertanggungjawab, mereka menanam sawit di tebing-tebing sungai, lepas itu mereka buang sisa toksid dalam sungai Kinabatangan. Jadi sungai itu dulu daripada jernih, jadi gelap, saya pun tidak tahu kenapa suddenly bertukar jadi begitu. 560 km sungai telah dicemari. Jadi apa tindakan kementerian? Sebab enforcement penting untuk memastikan bahawa pencemaran tidak berlaku. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Kinabatangan. Memang saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh pihak Kinabatangan, YB Kinabatangan sebentar tadi, bahawasanya memang aktiviti penghilangan ini kadang-kadang berlaku dalam keadaan yang memang kita sukar untuk dijangka, dan penguatkuasaan kita ini perlu dipertingkatkan dari masa ke semasa. Untuk perancangan jangka masa panjang untuk makluman yang berhormat Dewan dan juga yang berhormat Kinabatangan, pihak Kementerian Alam Sekitar ini sedang merangka untuk memperkuatkan, memperkemaskan agensi yang berkaitan dengan penguatkuasaan kepada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pencemaran kilang dan sebagainya ini. Kilang-kilang kelapa sawit ataupun pelarangan getah sebagaimana dimaklumkan oleh YB Kinabatangan selalunya berkait dengan bagaimana proses untuk memastikan bahawasanya hasil sisa kilang itu yang nak dialirkan ke sungai itu dialirkan dengan cara yang secara langsung dan tidak melalui proses perawatan. Dan itulah kesannya akhirnya memberi kesan kepada sungai dalam negara kita. Terima kasih YB. Soalan tambahan kedua. Tampin. Yang Muhammad Tampin. Terima kasih 30 saat Tampin. Datuk Timbalan Dipertua. Berdasarkan pada rancangan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini yang bercadang untuk melakukan pindaan kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling. Pindaan yang ingin dibuat adalah untuk memperkenalkan undang-undang bagi mewajibkan syarikat yang mencemari alam sekitar untuk membayar kos operasi pembersihan dan kerosakan lain yang telah dilakukan. Adakah ianya akan diteruskan? Yang kedua, sejauh mana kerjasama di antara Malaysia dengan Indonesia untuk menghalang berlakunya jerubu pada masa akan datang? Silakan Yang Muhammad. Kalau soalannya luar daripada soalan asal, boleh beri jawapan bertulis. Ya, Yang Berhormat Tuan Speaker, saya untuk memberikan jawapan bertulis. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang Tuan saya Speaker, menjawab. boleh satu soalan? Boleh tambah lagi? Macam tadi ringkas Yang sangat Berhormat, jawapan. Yang Berhormat Timbalan Menteri, boleh lagi satu soalan? Yang Berhormat Greek. Ya. Greek. Terima kasih Datuk Seri Dipertua. Soalan saya mudah saja. Apakah inisiatif yang telah dilakukan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk golongan muda dan belia mempelajari gaya hidup green lifestyle agar alam sekitar terus dilestarikan dan dihindari dari pencemaran? Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Greg. Untuk berkaitan dengan aktiviti atau green lifestyle ini adalah proses ataupun aktiviti kegiatan ataupun satu daripada mekanisme penting untuk memastikan negara kita ini dapat dilestarikan pembangunan selari dengan pembangunan alam sekitar dan sebagainya. Maka dalam hal ini, dalam konteks kita nanti, green lifestyle ini, berkaitan gaya hidup hijau ini, pihak kementerian telah menjalankan beberapa inisiatif, antaranya ialah dengan cara mendekati rakan-rakan strategik di universiti sebagai contohnya. Melalui contohnya antaranya adalah program Green Campus Lifestyle yang dibuat, di mana kita memberi penekanan kepada konsep Green Carbon Campus dan sebagainya, dan juga memberi penekanan kepada generasi. Ini adalah penting untuk generasi muda yang akan datang, di mana dalam konteks untuk membangunkan negara ataupun dalam konteks untuk memastikan aktiviti ataupun kegiatan berkaitan dengan alam sekitar ini tidak hanya terhad kepada aktiviti enforcement, tetapi juga melibatkan aktiviti bersifat awareness atau pendidikan. Terima kasih Yang Berhormat.